بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu untuk kita sama-sama memanfaatkan waktu kita membahaskan, iaitulah satu tajuk yang berdasarkan satu risalah yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya rahimahullah, iaitulah risalah Qada'ul Hawaij. Iaitulah kalau kita terjemahkan secara harfinya, maknanya kita kata menyelesaikan ataupun menyampaikan hajat-hajat. Yang ini merujuk kepada hajat-hajat manusia. Yang mana kita tahu agama kita ini sangat menekankan berkenaan dengan hubungan antara, yang pertama sekali, hubungan antara kita dengan Al-Khaliq, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, dan yang berikutnya itulah hubungan sesama kita. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Pertama sekali iaitulah tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ketaatan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian jugalah termasuklah dalam rangka ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentaati dan mengikuti segala perintah-perintah Allah, dan segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita cuba untuk laksanakan. Dan insya-Allah pada sesi yang pertama ini kita akan terus membacakan kitab ini, dan kita akan hurai dengan huraian yang ringkas, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang kita nak sampaikan. Baik. Jadi kitab ini seperti mana kitab-kitab yang ataupun risalah yang sebelum ini yang kita bincangkan, iaitulah karangan Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah, yang mana kita dah bahaskan beberapa risalah yang dikarang oleh beliau sebelum ini. Baik, cuma kita nak lihat sedikit, iaitulah nama pengarang kita ini, iaitulah beliau ialah Al-Imam Al-Muhaddith Al-Hafiz Al-Allamah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ubaid Ibn Sufyan Ibn Qais Abu Bakar Al-Qurashi, Maula Bani Umayyah Al-Ma'ruf Bibni Abi Dunya. Dan ini nama beliau lah, nama penuh kita kata Imam Ibn Abi Dunya. Baik. Kemudian beliau lebih dikenali dengan Ibn Abi Dunya. Baik, guru-guru beliau antaranya ialah ramailah di kalangan ulama seperti Khalid bin Khaddaj, Abdullah bin Khabran, Mansur bin Abi Muzahim, Daud bin Rashid, Al-Hasan Muhammad, dan selainnya. Baik, murid-murid beliau pun sangat ramai seperti kalau kita lihat ada di kalangan ashab kutubus sittah seperti Imam Ibn Majah juga meriwayatkan daripada Ibn Abi Dunya. Kemudian Imam Abdul Rahman ibn Abi Hatim, Ali ibn al-Farj ibn Abi Ruh al-Akbari, Muhammad bin Khalah Waqi', Muhammad bin Hayy ibn Salman al-Marwazi, Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Naisaburi, Al-Husain bin Safwan al-Bazda'i, dan ramai lagi. Baik. Dan kalau disebut tentang ujian ulama terhadap beliau, antaranya apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Hatim ketika beliau bertanyakan kepada Abi Hatim Ar-Razi, ini bapa beliau, tentang Ibn Abi Dunya, katanya faqala saduq. Jadi bila sebut saduq ni maknanya hadisnya bertaraf hasan. Baik, Ibn Katsir rahimahullah juga menukilkan daripada ramai di kalangan ulama, mereka mengatakan kana saduqan dha marrah atau dha mirrah, maksudnya beliau ialah seorang yang saduq. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, ramai ulama yang memuji karya-karya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah, khususnya dalam pada zaman beliau kita tahu bahawasanya muallafat
yang berbentuk kita kata galakkan untuk melakukan amalan soleh, galakkan untuk apa kita kata untuk melembutkan hati. Kita dah pernah sentuh sebelum ni. Kesemuanya itu sangat-sangat memberi manfaat dan memberi faedah kepada pada kita kata umat Islam. Baik, dan kita pada zaman ini lebih-lebih lagi berhajat kan kepada tulisan-tulisan ulama-ulama Islam itu dihidupkan semula. Dan kita yang kita sedih hari ini apabila kita melihat orang-orang di kalangan mereka yang tidak beriman, seperti orang-orang kafir, mereka giat menghidupkan semula turas ataupun kita katakan peninggalan-peninggalan golongan-golongan jahiliyah yang terdahulu. Kita lihat bagaimana mereka menghabiskan jutaan ringgit dan kita kata jutaan dolar semata-mata untuk menghidupkan semula falsafah-falsafah yang sesat dan sebagainya disebarkan melalui medium-medium yang pelbagai. Jadi adalah satu perkara yang sangat menyedihkan apabila umat Islam tidak ada apa kita kata tidak ada rasa tanggungjawab untuk menyebarkan turas, iaitulah peninggalan ulama-ulama Islam yang lebih banyak dan sebenarnya lebih bermanfaat, yang lebih bermanfaat, tidak syak lagi, lebih bermanfaat, khususnya untuk agama dan juga menambahkan iman kita. Baik, dan kalau kita lihat penulisan-penulisan Imam Ibn Abi Dunya ni banyaklah kita dah pernah sentuh sebelum ni. Ini antara penulisan kitab-kitab beliau, seperti beliau ada kitab Al-Aqlu wa Fadlihi, Kitabul Manamat, Kitabul Awliya, As-Samt, Kitabul Qubur wa Ahwalil Qubur, Kitabul Syukr, Kitab Al-Dhikr, Kitab Al-Ikhwan, Kitabul Zammul Hasad, Kitabul Syaib, Kitabul Mujabi Du'a, Kitabul Maradi wal Kafarat, Al-Maradi wal Kafarat, Kitabul Amwad, Kitab Zammul Ghadab, tercelanya marah, Husnul Dhanni Billah, ini kita dah bincangkan sebelum ni, Kitab At-Tawakkul ala Allah, Kitabul Hisab, Kitabul Qada'il Hawaij. Yang ini yang kita nak bincangkan hari ini. Baik, jadi kitab-kitab ini antara kita kata asalnya adalah risalah-risalah yang ringkas. Kemudian kalau kita lihat dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Baik, baik kita terus masuk pada perkara pertama yang disentuh oleh Imam Ibn Abi Dunya. Kita tak akan bacalah muqaddimah tahqiq apa semua tu, panjang kalau kita nak baca. Itu lebih pada untuk tujuan kita kata untuk mereka yang mengkaji lah. Tapi kita nak ambil manfaat untuk kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai untuk orang awam, maka kita nak ambil manfaat daripada isi kandungan kitab ini. Baik, itu yang fokus kita. Kita bukan nak syarah secara detail seluruh tentang kitab ini, tapi kita nak ambil isi penting daripada kitab ini atau risalah ini saja, insya-Allah pada 2 sesi. Baik. Baik, kalau kita lihat pada awalnya, macam biasalah kitab ini adalah kitab yang risalah yang maksudnya ditulis oleh Imam Ibn Abi Dunya, yang kita katakan adalah bermetodkan metod tulisan ulama mutaqaddimin, ulama salaf yang terawal, iaitulah mereka mendatangkan sanad di dalam tulisan mereka. Baik, jadi dimulakan dengan nasikh ataupun yang menyalin risalah ini. Beliau menyebutkan sanad beliau sehinggalah sampai kepada pengarang. Kemudian dibawakan hadis ataupun riwayat yang pertama. Baik, itulah diletakkan dengan tajuk atau tajuk yang pertama, iaitulah Fadlul Ma'rufi wa Ahlihi. Baik, jadi tajuk yang pertama dalam kitab ini yang disentuh oleh Imam Ibn Abi Dunya iaitulah kelebihan perkara ma'ruf, Fadlul Ma'ruf wa Ahlihi, dan juga kelebihan ahlinya. Maksudnya di sini Fadlul Ma'rufi wa Fadlu Ahlihi, itu maknanya kelebihan perkara ma'ruf dan kelebihan ahlinya, kelebihan orang yang melakukan perkara yang ma'ruf dan ahlinya, dan kelebihan ahlinya. Itu maknanya. Baik, jadi apa maksud ma'ruf? Baik, dia daripada perkataan urf. Baik, baik daripada perkataan urf, kalau kita lihat
Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, iaitulah apa? Khudhil afwa, wa'mur bil urfi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Baik. Baik, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya apa? Khudhil afwa maknanya min akhlaqin nas. Maknanya peganglah ataupun ambillah, ataupun amalkanlah, yakni al-afwa, yakni sikap memaafkan, al-afw, iaitulah memaafkan apa kita kata apa, kesalahan-kesalahan manusia ataupun perkara-perkara yang manusia lakukan. Wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi maknanya dan perintahkanlah dengan perkara yang ma'ruf. Wa'mur bil urfi. So di sini syahid yang kita nak ambil ni pada ayat wa'mur bil urfi. So daripada situlah datangnya perkataan al-ma'ruf. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar oleh Imam Ibn al-Athir, beliau mentarifkan perkara ma'ruf dari sudut bahasa ataupun dari sudut istilah secara umumnya. Dia bermaksud ismun jami'un likulli ma urifa min ta'atillah wa taqarrub ilaihi wal ihsan ila nas. Ismun jami'un likulli ma urifa min ta'atillah atau ma arafa min ta'atillah atau min urfi atau min urfin min ta'atillah ataupun ma urifa min ta'atillah wa taqarrub ilaihi wal ihsan ila nas. Dia adalah kata nama yang menghimpunkan setiap perkara yang diketahui ataupun yang ma'ruf, berupa ketaatan kepada Allah dan perkara yang dapat mendekatkan diri kepadanya dan juga ihsan kepada manusia. Baik, jadi itu yang dimaksudkan dengan urf. Kalau kita lihat dalam Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, fi Gharibil Hadith wal Athar oleh Ibn al-Athir, maknanya didatangkan dengan takrifan yang umum. Baik, kita nak tengok apa maksud ma'ruf. Bila kita sebut ma'ruf, apa makna ma'ruf? Apa makna perkara ma'ruf? Baik, al-ma'ruf fi syar'i kullu ma ya'rifuhu asy-syar' wa ya'muru bih. Dia sama ada kullu ma ya'rifuhu asy-syar'u wa ya'muru bihi wa yamdahuhu wa yusni ala ahlihi wa yadkhulu fi dhalika jami'ut ta'at wa yadkhulu fi dhalika jami'ut ta'at wa fi muqaddimatiha tauhidullah azza wa jalla wal iman bih. Baik. Ma'ruf ini dari segi syarak bermaksud setiap sesuatu, setiap perkara yang diperkenalkan oleh syarak berkenaan dengannya. Kita boleh kata kullu ma ya'rifu syar' ataupun ma yu'arrifuhu syar'. Boleh, maksudnya kita kata kullu ma ya'rifuhu syar', apa yang diketahui oleh syarak, ataupun apa yang diperkenalkan oleh syarak, apa yang ditakrifkan ataupun apa yang diperkenalkan oleh syarak. Ada perkara yang ditakrifkan oleh syarak, apa yang sebutkan oleh syarak. Wa ya'muru bih, dan apa yang diperintahkan oleh syarak, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Wa yamdahuhu, dan Allah memujinya. Wa yusni ala ahlihi, Allah memuji kepada ahlinya. Dan masuklah ke dalam perkara ma'ruf itu seluruh ketaatan, jami'ut ta'ah. Wa fi muqaddimatiha tauhidullah azza wa jalla wal iman bih. Dan yang paling pertama sekali yang berada di barisan hadapannya, iaitulah perintah supaya mentauhidkan Allah azza wa jalla dan beriman kepadanya. Baik. Itu maknanya kita kata ma'ruf ni apa sahaja yang ditunjukkan oleh syarak, ianya adalah perkara yang ma'ruf. Masuk ke dalamnya seluruh ketaatan. Dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Allah amalan tersebut dan ahlinya. Ahlinya turut dipuji. Contohnya Allah Subhanahu wa taala, Allah cintakan orang-orang yang bersabar. Innallaha, ataupun Allah sebut Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, contoh. Ataupun Allah taala sebut Allah menyintai orang-orang yang innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. So Allah taala kata dia cintakan orang-orang yang
suka bertaubat atau banyak bertaubat. Jadi perbuatan taubat itu adalah ma'ruf, kan? Jadi macam tu. Allah menyintai orang-orang yang menyucikan diri. Orang yang melakukan taharah. Orang yang istinja daripada najis. Orang yang mengambil wuduk. Orang yang kita kata apa? Orang yang menyucikan diri. Jadi menunjukkan kepada kita perbuatan tersebut adalah dipuji oleh Allah pelakunya dan juga amalan tersebut. Jadi itu adalah ma'ruf. Sebab itu disebutkan sebagai keseluruhan ketaatan itu adalah perkara ma'ruf. Dan yang paling utama sekali adalah tauhid. Iaitulah ibadat kita kepada Allah dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dikatakan juga al-ma'ruf kullu qaulin hasan wa fi'lin kullu qauli hasan wa fi'lu jamil wa khuluqin kamilin lil qaribi wal ba'id. Ditarifkan juga perkara ma'ruf itu adalah setiap perkataan yang baik. Kullu qaulin hasan. Kullu qauli hasan wa fi'lin jamil. Dan perbuatan yang cantik. Wa khuluqin kamilin. Dan akhlak yang sempurna. Lil qaribi wal ba'id. Sama ada dilakukan perkara tersebut pada orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Ini kena faham. Kullu qaulin hasan. Setiap perkataan yang baik. Wa fi'lun jamil. Dan perbuatan yang cantik. Wa khuluqin kamil. Dan akhlak yang sempurna. Lil qaribi wal ba'id. Yang dilakukan kepada orang yang dekat, mahupun orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Contohnya, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa? Buat baik kepada apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Taala suruh kita bergaul dengan isteri-isteri kita dengan ma'ruf, dengan baik. Kita terjemah baiklah kan? Dengan baik. Maknanya dengan orang yang paling kita dekat, yang dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita, kita kena buat baik. Maknanya kita kena buat baik. Dan kita kena kata dengan perkataan yang baik. Kita kena buat dengan tindakan yang cantik. Wa khuluqin kamil. Dan kita kena berakhlak dengan akhlak yang sempurna. Sama ada orang yang dekat dengan kita ataupun orang yang jauh. Orang dekat ni contohnya apa dia kita kata isteri kita, contoh suami kita, anak kita, kaum kerabat yang terdekat, itu qarib. Wal ba'id maknanya sama ada kawan kita ataupun jiran tetangga kita yang jauh, ataupun boleh juga ada juga sebagian ulama yang masukkan jiran itu dalam al-qarib, tetapi yang zahirnya ianya adalah termasuk al-ba'id. Maknanya ba'id ni di luar daripada nasab ataupun kerabat kita lah. Maknanya kita kena buat benda yang baik. Baik. Kemudian ada juga ulama yang mentakrifkan al-ma'ruf al-khairu kulluhu. Ma'ruf ini semua kebaikan. Semua kebaikan. Baik. Semua jenis kebaikan. Senang. Al-ma'ruf ma'urifa atau ma'arrafa ma'urifa husnahu atau ma'arrafa husnahu syar'an wa aqlan atau ma'arrafa husnuhu syar'an wa aqlan atau ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Ma'ruf juga ditakrifkan sebagai apa yang diperkenalkan ataupun apa yang dilihat ataupun apa yang diketahui sebagai kebaikannya itu adalah kebaikan, sama ada secara syarak ataupun secara akal. Ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Apa yang diketahui kebaikannya sama ada menurut syarak atau menurut akal. Menurut syarak, apa yang ditetapkan oleh syarak, apa yang ditetapkan oleh syariat, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan wa aqlan iaitu apa yang dipandang oleh akal manusia, dipandang baik oleh akal manusia, yang tak bercanggahlah dengan syarak. Baik. Kemudian ada juga ulama yang mentakrifkan ma'ruf al-ihsan wa ta'ah wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal aqli husnahu. Baik, ma'ruf itu adalah al-ihsan, yakni kebaikan, wa ta'ah, ketaatan, wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal aqli husnuhu. Dan apa yang ditakrifkan oleh syarak, dalam syarak dan mengikut akal, akan kebaikannya. Kan?
Baik, ada juga ulama yang mentakrifkan al-ma'ruf al-iman was sunnah. Ma'ruf itu iman dan sunnah. Kemudian al-ma'ruf khal'ul andad wa makarimil akhlaq wa silatil arham. Ma'ruf itu adalah mencabut sekutu-sekutu, yakni maknanya menjauhkan diri daripada kesyirikan. Itu ma'ruf. Kalau buat syirik bukan ma'ruf. Senang senang nak faham. Khal'il andad. Khal'il andad maknanya mencabut segala sekutu-sekutu dalam ibadat lah. Syirik lah. Maknanya kita tak buat syirik. Itu ma'ruf. Kalau buat syirik tak ma'ruf. Walaupun dia baik macam mana pun, kalau buat syirik jadi tak ma'ruf. Wa makarimil akhlaq, dan kemuliaan akhlak. Ni baru maksudnya ulama takrifkan base pada hak Allah Taala dulu. Kan? Wasilatil arham, dan menyambung silaturahim. Itu ma'ruf. Baik. Ma'ruf lagi ditakrifkan sebagai al-urf. Al-urf maknanya yang apa yang berdasarkan uruf. Maksudnya uruf, maksudnya kebiasaan manusia itu adalah perkara baik. Maknanya perkara baik ini memang di dalam syarak menetapkan bahawasanya ada perkara yang bertepatan dengan uruf. Kebiasaan manusia, maka ianya adalah perkara yang baik, maka ianya dikira sebagai perkara yang baik dan perkara yang ma'ruf. Kita bukan bincang tentang perkara yang dianggap baik. Dianggap baik, tak bolehlah. Dianggap baik tu belum tentu lagi baik kan. Boleh jadi bid'ah hasanah tu orang anggap baik kan, tapi dia tak baik pada dasarnya. Contohnya perkataan Imam Malik, man ibtada'a bid'atan fil Islam wa yarahu hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Ataupun man ibtada'a, ataupun man istahsana faqad syara'a. Itu satu perkataan lagi, perkataan ulama salaf. Yang pertama tadi Imam Malik kata man ibtada'a bid'atan fil Islam wa yarahu hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Lebih kurang maknanya. Barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam agama lalu dia memandang bid'ah itu sebagai baik, maka dia telah mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Dalam perkataan yang lain, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik perkara bid'ah, maka dia telah melakukan syariat. Dia telah menambah, menokok tambah, ataupun telah mengambil tugas tasyri', ataupun dia telah kita kata menokok tambahlah. Dia telah seakan-akan dia telah membuat syariat baru. Siapa yang istihsan, siapa yang itu kita tak masuk dalam perbincangan kita. Kita nak bincang kat sini apa yang uruf yang bertepatan dengan syariat. Contohnya uruf kita maknanya uruf kebiasaan, maknanya kita sedia maklum, maknanya apa kita kata yang telah disepakati oleh syarak. Contohnya bila kita pergi dekat rumah orang, kita bagi salam, tu uruf yang betul lah kan, maksudnya uruf yang tepat dengan syarak. Kita bagi salam, kita minta izin dulu sebelum nak masuk rumah orang. Itu uruf yang berdasarkan pada syariat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contohnya kita memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu itu adalah uruf. Baik. Uruf yang kita kata apa, yang didasari atas perintah syariat. Baik. Silatul arham, ini menghubungkan silaturahim. Kemudian wa taqwallah fil halal wal haram. Ini juga termasuk ma'ruf. Iaitulah takutkan Allah pada perkara halal dan perkara haram. Wa ghaddil absar wal isti'dadi lidaril qarar. Ma'ruf juga dimaksudkan dengan menundukkan pandangan. Wa ghaddil absar, menundukkan pandangan-pandangan. Wal isti'dad lidaril qarar, dan mempersiapkan diri untuk menuju ke negeri yang kekal abadi. So tengok di sini ma'ruf ditakrifkan juga dengan ghaddil absar, yakni menundukkan pandangan. Tetapi masalahnya hari ini bila kita menjadikan kebiasaan masyarakat yang menyeleweng, yang sudah kita lihat hari ini, maksiat itu dinormalisasikan, lalu menjadilah perbuatan tidak menjaga pandangan, tidak menundukkan pandangan itu sebagai perkara yang tidak dikenali ataupun perkara yang dianggap sebagai pelik. Maksud orang yang nak menundukkan pandangan tu pula yang
dijadikan sebagai orang yang pelik. Orang yang melihat aurat orang lain, orang yang melihat perkara-perkara yang haram, maka itu tidak dianggap sebagai pelik. Itu dianggap sebagai perkara yang normal. Ini kita tak boleh pakai lah. So kita kena ambil pada apa yang bertepatan dengan syariat. Raddul absar termasuk dalam perkara makruf. Iaitulah kita menundukkan pandangan kita daripada perkara-perkara yang haram. Baik, termasuklah juga apa yang ditakrifkan oleh ulama al-uruf ataupun al-ma'ruf, iaitulah ibadatun wa tauhiduhu. Ibadah wa tauhiduhu wa kullu ma atba'a dhalik. Iaitulah ibadah semuanya. Tauhid kita kepada Allah dan apa yang mengikutinya, semuanya adalah perkara ma'ruf. Baik. Kemudian mula membawakan Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah membawakan riwayat. Baik, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Wal ma'rufu yaqi 70 naw'an min al-bala wa yaqi mitata as-su'. Wal ma'ruf wal munkar khalqani mansubani lin-nas yawm al-qiyamah. Fal ma'rufu lazama ahlahu yaquduhum wa yasuquhum ila al-jannah wal munkaru lazama li ahlihi yaquduhum wa yasuquhum ila an-nar. Baik. Kita tengok makna hadis ini. Baik, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu sadaqah. Yang makna sadaqah di sini iaitu tanda kebenaran iman seseorang. Satu. Yang kedua maknanya sadaqah, maknanya dia akan menjadi bukti yang membenarkan. Yang pertama tadi kita kata sadaqah maknanya ia adalah bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah yang kedua maknanya sedekah yang kita faham. Kullu ma'rufin sadaqah. Maknanya dia akan menjadi sedekah yang akan dimasukkan dalam catatan pahala amalan seseorang. Itu makna, ada dua makna. Kullu ma'rufin sadaqah. Baik, kalau kita lihat lafaz yang pertama ini, kullu ma'rufin sadaqah, ini masyhur. Ini memang kita kata sahih. Kullu ma'rufin sadaqah. Ini memang masyhur daripada Nabi SAW dan sahih daripada Nabi SAW. Baik, antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kullu ma'rufin sadaqah. Baik. Baik, dalam Sunan Abi Dawud, kullu ma'rufin sadaqah. Dalam Sahih Ibn Hibban, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah yang pertama sadaqah, kita kata tadi. Sadaqah bermaksud iaitulah tanda kebenaran iman seseorang. Yang kedua sadaqah maknanya iaitulah apa yang dikeluarkan dia. Maknanya bila kata kullu ma'rufin sadaqah, maknanya seperti kullu ma yukhrijul mar'u min malihi mutatawwi'an bihi. Maknanya setiap perkara yang baik ini adalah seperti sedekah. Maknanya sedekah, dia adalah sedekah. Maknanya sedekah maknanya macam kita keluarkan duit kita. Maknanya macam kita keluarkan modal kita untuk kita memberikan kepada orang lain. Contoh. Sebab itu kalau kita tengok balik hadis ini, kullu ma'rufin sadaqah, maknanya yang kita sebut ada dua tadi. Yang pertama sedekah maknanya sudut membenarkan imannya. Yang kedua sedekah yang kita faham. Sedekah yang kita faham. Maknanya sedekah kita faham, kita kata saya bagi sedekah kat fulan. Sedekah. Maknanya setiap perkara yang makruf yang dilakukan oleh kita berupa ketaatan, dia adalah sedekah kita. Sedekah. Maknanya macam kita keluarkan modal. Kita keluarkan modal. Baik, itu yang kita kena faham. Wal ma'rufu yaqi 70 naw'an min al-bala. Dan perkara yang ma'ruf itu yaqi ay min al-waqa, akan menjaga, akan menjadi benteng ataupun akan menjadi pelindung ataupun akan menjaga, yakni pelakunya. Wal ma'rufu yaqi sahibahu 70 naw'an min al-bala. Itu maknanya. Ma'ruf, perkara ma'ruf itu akan menjaga pelakunya
daripada 70 jenis balak bencana. 70 naw'an minal balak. Baik, yang ni lafaz ni tak sahih. Lafaz ini kita kata tak sahih daripada Nabi SAW dari sudut sanad lah, tetapi maknanya sahih. Macam mana kita boleh tahu maknanya sahih? Baik, kita akan tengok nanti, kita akan tengok, kita kena sabar, kita akan tengok riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Baik, wal ma'ruf, tapi kita tengok dulu, kita tak perlu kita kata kadang-kadang kalau kita disibukkan dengan perbincangan sanad tu, kita akan lari. Kita akan bincang pasal sanad tu, dia akan jadi lari daripada tujuan kita kan. Jadi sebab tu ana ambil pendekatan, kita fokus pada matan, tak apa, sanad tu kita bincang kemudian, kita akan tengok nanti macam mana. Kita akan tengok macam mana kenapa Imam Ibn Abi Dunya dibawakan riwayat ni. Bagi dia riwayat ni boleh diterima dan boleh diamalkan, ataupun boleh kita kata boleh diterimalah dari sudut maknanya. Baik. Wal ma'rufu yaqi 70 naw'an minal bala'. Maknanya ma'ruf, perbuatan ma'ruf akan menjaga pelakunya daripada 70 jenis bala', yakni bencana. Wa yaqi mitatassu, dan akan menjaga dan memelihara pelakunya daripada kematian yang buruk. So kalau kita tengok dalam footnote ni disebut apa? Maitah dengan al-mitah, beza. Kalau kita baca al-mitah, mitah dengan kasrah, maka maksudnya keadaan kematian. Halat al-maut wa hay'atih. Yuqalu mata mitatan salihah wa mata mitatan su'. Macam Nabi SAW kata mitatal jahiliyah. Yang mati dalam keadaan mati jahiliyah. Orang yang mencabut ketaatan dia daripada imam. Baik, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Bukan dia kafir, tapi maknanya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Tetapi kalau dibaca dengan baris atas, mim ni kita baca dengan baris atas, fathah, maitah. Jadi bertukar makna. Maknanya jadi bangkai. Kalau kita baca wa yaqi maitatassu, ini memelihara daripada bangkai yang buruk. Tak betul lah kalau kita baca dengan fathah. Jadi maknanya bangkai. Tapi kalau kita baca dengan kasrah, mitata atau mitatassu, maknanya keadaan kematian yang buruk. Maknanya perkara yang ma'ruf kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, dia akan melindungi kita daripada balak bencana. Dan dia akan melindungi pelakunya daripada keadaan kematian yang buruk. So maknanya sahih. Setiap perkara kebaikan, ma'ruf yang kita buat adalah sedekah. Maknanya kita kena faham macam mana ni? Nak faham dia macam yang kita jelaskan tadi. Baik, yang pertama, ibadat yang kita buat semuanya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Solat yang kita buat sedekah. Puasa yang kita berpuasa sedekah. Lagi apa lagi? Zakat yang kita keluarkan sedekah. Sedekah yang kita keluarkan sedekah. Sedekah yang kita keluarkan sedekah adalah sedekah. Confirm orang semua faham kan? Itu memang orang akan faham. Apa lagi? Perkataan baik. Kita cakap baik dengan orang, sedekah. Apa lagi? Cakap baik pun sedekah. Senyum. Senyum dekat saudara kita, sedekah. Senyum sedekah. Kan? Semua perkara ma'ruf adalah sedekah. Nampak? Itu yang bila Nabi SAW kata kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap perkara baik ni sedekah. So Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita, dalam agama Islam ini tidak ada istilah monopoli kebaikan. Tidak ada istilah orang yang kaya saja boleh monopoli sedekah ni. Ini kena faham. Kita bukan macam kapitalis. Agama kita ajak kita, bagi tahu dekat kita,
Semua orang boleh sedekah. Orang yang kaya ke, orang miskin ke boleh. Kita akan tengok riwayat yang kemudian nanti akan lebih jelas. So tak ada istilah monopoli amalan kebaikan ataupun monopoli sedekah. Ha. Nak sedekah kena kaya dulu. Tak. Salah. Itu salah faham. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf tu sedekah. Saya tolong forward kuliah ustaz, kuliah agama, kuliah akidah, kuliah tauhid, kuliah tafsir, kuliah tadabbur Quran, kuliah harfiah dengan tafsir, kuliah itu, kuliah ini, saya tolong forward dekat sahabat, sedekah. Nampak? Bila dengar orang yang kematian, ada sahabat kita, ada saudara kita kematian, lalu kita pun ucapkan takziah, berikan kata-kata yang baik, sebut kata-kata yang baik, sebut bagi perkataan-perkataan yang dapat menenangkan hatinya, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolong doakan kepada orang yang meninggal dunia, sedekah. Tak perlu tunggu kena bagi saya account bank, saya nak sedekah. Tak semestinya. Tapi kalau dia minta tolong bagi dekat saya, tolong bagi dekat saya ahli keluarga si mayit punya nombor akaun, saya nak sedekah dekat ahli keluarga dia. Itu sedekah. Itu memang orang akan faham kan. Tapi ramai orang tak faham benda yang kebaikan secara umumnya adalah sedekah. Maknanya tak ada istilah monopoli. Sedekah ni hanya orang kaya saja boleh buat. Tak, semua orang. Kullu ma'rufin sadaqah. Kemudian wal ma'rufu yaqi 70 naw'an min al-bala'. Ma'ruf, perkara baik yang kita buat akan menjaga kita daripada balak bencana. So dalam lafaz ni disebut 70 naw'an min al-bala', 70 jenis balak bencana. Wallahu a'lam, kita tak tahu apa perincian 70 jenis tu. Tetapi kalau kita tengok dalam lafaz-lafaz yang berbeza, disebutkan masari'as su', maknanya perkara-perkara yang buruk. Kita akan tengok nanti dalam lafaz yang lain. Baik, wa yaqi mitatassu, dan akan memelihara atau menjaga, akan menjadi pelindung ataupun kita kata minal waqa, yaqi, yakni menjaga, memelihara pelakunya daripada keadaan kematian yang buruk. Wa yaqi mitatassu, yakni perkara baik yang kita buat, perkara baik itu akan menjadi pendinding untuk kita dan yang akan menjaga kita daripada mati dalam keadaan yang buruk. Mitatassu. Kemudian disebutkan dengan lafaz ini lagi, wal ma'ruf wal munkar khalqani mansubani linnasi yaumal qiyamah. Ma'ruf dan munkar, perkara ma'ruf dan perkara munkar. Perkara munkar lawan kepada perkara ma'ruf. Mukaddimahnya itulah syirik dan segala yang berkait dengan dosa dan maksiat dan sebagainya, munkar. Ma'ruf dan munkar, dua makhluk, maknanya mereka ni makhluk Allah. Mansubani linnas yaumal qiyamah, yang akan dibentangkan untuk manusia pada hari kiamat kelak. Yang ni sama ada yang dimaksudkannya dengan apa? Amalan kita ini akan dibentangkan di atas mizan. Yang ni neraca. Bagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang berat timbangan-timbangan amalannya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan-amalan ataupun timbangan neracanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka di dalam neraka Jahannam itu akan kekal abadi. Wal'iyadzubillah. Sebab itulah termasuk daripada i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, kita kata apa? Kita beriman dengan mizan. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Al-Wasitiyah, wa tunsabul mawazin fatuzanu fiha a'malul ibad. Kita ahli sunnah meyakini bahawasanya akan dibentangkan
Mawazin yakni mizan, yakni jamak kepada mizan, yakni neraca-neraca. Fatuzanu fiha a'malul ibad, dan akan dibentangkan di atasnya, akan ditimbang di atasnya amalan-amalan hamba-hamba. Maknanya ma'ruf dan munkar. So kita kata, sebab itu lafaz hadis ini ada asalnya daripada Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Baik, begitulah juga yang diungkapkan oleh Imam Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Mereka mengatakan apa? Adrakna al-ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Irakan wa Syaman wa Yamanan fakana min madhabihim wal mizan haqqun. Sebutkan dengan panjang, tapi kita ambil poinnya di sini, iaitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Antara termasuk daripada akidah ahli sunnah wal jamaah iaitulah apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama, para ulama pada segenap negeri, sama ada Hijaz, Iraq, Syam, Yaman, semuanya, dan termasuk mazhab mereka, kita beriman dengan mizan. Itu hak. Mizan itu benar. Neraca timbangan itu benar. Begitulah juga kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau mengatakan wa ajmi'u ala anna Allah Ta'ala yansibul mawazin liwazni a'malil ibad. Dan telah bersepakatlah ahli sunnah bahwasanya Allah Ta'ala membentangkan neraca-neraca untuk menimbang amalan-amalan hamba. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Nabi SAW sebut apa? Amalan kita ini dia akan ditimbang. Baik apa? Dalam hadis yang masyhur, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimah yang ringan di atas lisan, berat di atas timbangan. So isbat mizan, adanya timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai kedua perkataan itu kepada Allah Ar-Rahman, iaitulah apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. So ini menunjukkan kepada kita adanya mizan. So ma'ruf dan munkar ni akan dibentangkan untuk manusia pada hari kiamat kelak. Baik. Fal ma'ruf lazimun li ahlihi yaquduhum wa yasuquhum ila al-jannah. Perkara yang ma'ruf itu dia akan melazimi ahlinya. Dia akan bersama dengan ahlinya dan akan membawa mereka dan memimpin mereka masuk ke dalam syurga. Maknanya disebabkan oleh amalan ma'ruf yang kita lakukan akan memimpin, akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Wal munkaru lazimun li ahlihi yaquduhum wa yasuquhum ila an-nar wal iyad billah. Dan perkara kemungkaran dia akan melazimi ahlinya, pelakunya, dia akan membawa mereka, akan memimpin mereka masuk ke dalam neraka wal iyad billah. Baik. Jadi itu riwayat yang pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua dengan lafaz ahabbul ibadi ila Allah. Iaitulah apa, dengan kita boleh letak tajuklah ahabbul ibadi ila Allah. Iaitulah apa? Hamba-hamba Allah yang paling dicintai. Baik. Kemudian Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah membawakan sanadnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba ibadillah ila Allah azza wa jalla man habbaba ilaihi al-ma'ruf wa habbaba ilaihi af'aluhu." Wa habbaba ilaihi af'aluhu. Baik. Sesungguhnya, maknanya di sini, sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla ialah mereka yang dicintakan kepadanya perkara ma'ruf, diberikan kecintaan kepadanya perkara ma'ruf. Wa habbaba ilaihi af'alihi atau af'aluhu wa habbaba ilaihi af'alahu, dan diberikan, ditimbulkan rasa kecintaan kepadanya untuk melakukan perkara ma'ruf tersebut. Af'aluhu, yakni perbuatannya, yakni melakukannya. Baik. Baik, kalau kita tengok di sini, riwayat ini, hadis ni memang dhaif jiddan. Dari sudut sanadnya memang dhaif jiddan. Kalau kita tengok, dhaif jiddan. Tetapi maknanya sahih. Sebab apa? Kita akan tengok nanti. Kita kena sabar kan? Kita kena sabar. Jangan tergesa-gesa. Baik.
Yang ketiga, yang ketiga dibatangkan riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lul ma'ruf yaqi masari'as su'. Melakukan perkara ma'ruf akan menjaga daripada tempat-tempat yang buruk ataupun perkara-perkara yang buruk. Masari'as su' maknanya tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan yang buruk, tempat-tempat ataupun keadaan yang buruk. So yang ni sahih. Yang ni lafaz ni sahih. Baik, yang kita nak tengok yang pertama ni, yang kedua ni maknanya apa? Kita tengok makna. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah SWT ialah orang yang Allah cintakan kepadanya perkara ma'ruf. Wa habbaba ilaihi af'alahu. Dan Allah menimbulkan rasa cintanya kepada untuk melakukan perkara ma'ruf tersebut. So maknanya sahih, tak bercanggah, tak ada apa-apa yang bercanggah. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyintai seseorang hamba, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, kita kata apa, akan menimbulkan kecintaan pada dirinya. Dari sudut kecintaan, Allah akan menyintainya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecintaan kepadanya untuk melakukan perkara yang baik. Itu biasalah. Maknanya biasa yang kita kata, kita faham. Semua orang akan faham macam itulah. Kan? Dan sebab itulah kenapa kita nak kaitkan dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bila Imam Ahmad ditanya tentang adakah kamu menuntut ilmu ikhlas kerana Allah. Imam Ahmad pernah ditanya. Lalu Imam Ahmad kata, lillahi azim. Nak dabik dada nak kata ikhlas kerana Allah ni susah, berat. Walakin syai'un hubbiba ilayya. Akan tetapi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala dah berikan kecintaan kepadaku. Maknanya Allah dah timbulkan rasa kasih, rasa cinta untuk aku menuntut ilmu. Tengok jawapan Imam Ahmad. So sama dengan makna hadis ini. Maknanya ulama salaf dulu mereka faham, bila mereka buat sesuatu, something, perkara ma'ruf, something yang baik, perkara baik, mereka tak akan mendabik dada, mereka kata kami buat benda ni kena ikhlas kerana Allah. Tak, mereka tak mendabik dada, mereka menjaga perkataan mereka, ucapan mereka, supaya mereka takut mereka termasuk dalam orang-orang yang ujub dan orang-orang yang sum'ah, riak dan sebagainya. Tapi mereka betul-betul menjaga perkataan mereka. Berbeza dengan orang zaman kini, bukan setakat buat baik, buat jahat pun dia mendabik dada. Itu wallah musta'an. Sebab itu Imam Ahmad bila orang tanya dia, kamu ikhlas tak menuntut ilmu? Imam Ahmad kata ikhlas ni berat nak dakwah. Tetapi aku buat benda ni kerana Allah Ta'ala telah menimbulkan kecintaan kepadaku untuk melakukannya. So itu jawapan yang genius. Sebab tu kita kalau orang tanya kita, kita buat macam tu juga. Adakah kamu menuntut ilmu, kamu mengajar ni ikhlas ke? Tak, susah nak kata ikhlas. Tapi sebab aku suka mengajar. Contoh kan, aku suka belajar. Kamu dengar kuliah online ni ikhlas ke? Susah nak kata ikhlas ni. Itu jawapan orang yang genius, orang yang bijak. Orang yang ikut manhaj salaf, dia akan tahu jawapan ni. Susah nak jawab ikhlas ni. Ini kalau kita tengok ada orang yang memang dia diberikan taufik oleh Allah untuk jawab macam tu. Walaupun dia tak pernah baca kitab Ibn Abi Dunya ni, ataupun dia tak pernah tahu perkataan Imam Ahmad. Selalunya kita akan tengok pada orang-orang tua-tua kan, orang tua-tua dia takkan membangga diri dengan amalan yang dia orang buat, dia orang senyap-senyap je buat, dia orang tak mendabik dada dengan amalan dia orang buat. Katalah ni kita tolong orang macam tolong orang sajalah, memang dah aku suka tolong orang macam tu. Aku bukannya nak kata aku ni baik, aku bukan nak kata aku ni orang yang ikhlas ke apa, tapi aku memang suka. Aku suka tolong orang. Macam tu jawapan. Jawapan ni sama macam makna hadis ni dan sama macam apa yang dijawab oleh Imam Ahmad. So Imam Ahmad jawab, kenapa kamu, adakah kamu ikhlas menuntut ilmu? Imam Ahmad kata, ikhlas ni berat nak dakwah. Tetapi syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Maka tetapi menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala timbulkan rasa cinta dalam diriku. So macam itulah jawapan Imam Ahmad. Lalu aku pun menuntut ilmu. Itulah jawapan yang selamat kan. Baik. Itu makna yang pertama. Jadi apa sahaja perkara ma'ruf yang kita buat. Kita sedekah kat orang, kita suka tolong orang, kita suka bagi bantuan dekat orang.
Kalau orang tanya kita, ikhlas ke? Kita kata nak kata ikhlas ni susah lah. Susah sangat ni. Saya nak kata saya ikhlas ni susah. Kan? Tapi sebab saya suka bantu orang, jadi saya bantulah. Itu jawapannya selamat. Maksud selamat apa? Selamat nak menyelamatkan kita daripada terjebak dalam ujub. Terjebak dalam apa dia kita kata kagum dengan amalan diri sendiri. Itu. Ini tips yang sangat penting bila kita buat benda baik. Jangan kita mudah mendakwa kita ikhlas. Macam orang kita dia saya ikhlas nak selalu kan. Saya ikhlas nak, saya bagi ni saya ikhlas. Dia sebut tu saya ikhlas nak. Ini saya bagi ni ikhlas. Tak perlu sebut. Tak perlu sebut ikhlas. Lillahi ta'ala ke tak boleh. Tak mana tak perlu sebut. Maknanya sebab apa? Sebab kita nak biasakan perkataan dan perbuatan kita. Itu kita nak menjaga dari sudut adab kita. Kan? So kita nak contohi ulama salaf. Sebab apa mereka cakap itu? Kita akan nampak nanti sebab apa. Sebab tu yang paling pertama sekali, nak jauhkan diri daripada tazkiyatun nafs. Maksud tazkiyatun nafs dari dalam konteks apa? Menganggap diri kita suci, menganggap diri kita baik. Soal dalam Quran Allah kata fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap diri kamu suci. Kerana Allah, dia yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Siapa yang lebih mendapat petunjuk. Sebab tu kita tak perlu kita ungkapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kita ini menganggap kita ni baik dan menganggap lebih baik daripada orang lain atau menganggap suci. Tak perlu. Kita jaga. Bila kita nak bantu, maksudnya kita bantu. Kalau orang tanya, ikhlas kan ni? Saya kata, takkan. Ya, ikhlas kan. Kalau orang kita jawab ikhlas kan. Susah ikhlas ni. Kalau kita tahu hakikat ikhlas ni, susah. Sebab itu Imam Ahmad ajar kita cakap ikhlas ni berat. Tak payahlah cakap macam tu kan. Kata, saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang. Kalau tolong orang ni, saya suka. Saya seronok tengok kalau orang dapat bantuan saya. Okay, tak apa. Itu lebih selamat. Contohlah kita nak bagi. Tapi tak semestinya tak boleh langsung cakap ikhlas tu kan. Maksudnya bukanlah kita nak kata haram, tak boleh sebut saya ikhlas tu. Nak sebut-sebutlah. Tapi yang lebih baik, lebih tepatnya ataupun lebih baik adalah kita sebut benda yang tak menunjukkan kita nak menganggap diri kita ni lebih baik daripada orang lain. Baik. Yang ketiga, iaitulah hadis berkenaan dengan fi'lul ma'ruf yaqi masari'as su'. So ini sahih. Perbuatan ma'ruf yang kita lakukan akan melindungi kita, akan menjaga kita daripada keadaan-keadaan yang buruk. Masari'as su' ni ada dua makna. Sama ada tempat-tempat buruk ataupun keadaan-keadaan yang buruk. So ini kita kena yakin. Bila kita buat kebaikan, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ganjarkan kepada kita ganjaran-ganjaran yang sangat banyak. Kita tak tahu. Termasuklah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Allah akan pelihara, Allah akan jaga kita daripada keadaan-keadaan yang buruk ataupun tempat-tempat yang buruk. Fi'lul ma'ruf yaqi masari'as su'. Setiap perbuatan kita yang ma'ruf, ketaatan kita, amalan yang baik yang kita buat, tak kira apa jenis sekalipun, akan memelihara kita daripada masari'as su', keadaan-keadaan yang buruk ataupun tempat-tempat yang buruk. Baik, ini kita kena yakin. So kita bawakan riwayat-riwayat ini sebab kita nak bagi kita semangat lah. Kita nak bagi kita bermotivasi untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dan kita akan lebih-lebih lagi pada zaman ini, maknanya kita tahu ada orang yang buat baik tetapi kita nak ada juga orang yang buat jahat, ada orang yang buat baik, tapi kita nak menjadi orang yang buat baik dengan ilmu, orang yang buat baik dengan berdasarkan kita kata panduan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para ulama salaf. Baik. Yang keempat, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri juga, Inna Allah Ta'ala ja'ala lil ma'rufi wujuhan min khalqihi habbaba ilaihimul ma'ruf wa habbaba ilaihim fi'alahu wa wajjaha tullab al-ma'ruf ilaihim wa yassara alaihim i'ta'uhu ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى الأرض الجدبة ليحييها ويحيي بها أهلها وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه.
baghadha ilaihim al-ma'ruf wa baghadha ilaihim fi'alahu wa hadara alaihim i'ta'ahu kama yahdharu al-ghaith anil ardil jadbah liyuhlikuha wa yahlika bima ahlaha wa ma ya'fu akthar. Baik. So, yang riwayat yang berikutnya, baik, yang ni pun ada da'af, ada kelemahan kat sini. Tapi maknanya sama macam yang ketiga tadi ataupun yang kedua. Maknanya yang kedua. Cuma yang ketiga ni datang dengan lafaz yang lebih panjang. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bagi perkara ma'ruf itu ada wujuh. Wujuh maknanya ada wajah-wajah. Maknanya dia ada sudut-sudut yang pelbagai. Min khalqihi, di kalangan makhluknya. Allah Ta'ala jadikan perkara ma'ruf ni banyak. Banyak wajah. Min khalqihi, daripada kalangan makhluknya. Habbaba ilaihimul ma'ruf, dan di kalangan makhluknya itu Allah timbulkan rasa kecintaan kepada mereka terhadap perkara ma'ruf tersebut. Jadi sebab itu kita kena biasa gunakan, kita suka buat benda tu. Berbanding kita kata aku buat ikhlas kerana Allah. Tak. Kita kena pakat biasakan benda yang tak biasa dan tinggalkan benda yang kita dah biasa. So ini contoh yang lain. Contoh riwayat yang keempat ni jelas juga kepada kita. Maknanya Allah Ta'ala yang beri, campakkan rasa kecintaan. Dia yang mudahkan kita untuk buat amalan baik tu. So bila kita tengok, bila kita sebut aku suka buat benda ni, contohnya kita kata aku suka untuk solat di hadapan anak aku, contoh. Sebab apa? Sebab aku baca dalam, contohlah kita kata aku suka untuk solat di hadapan anak aku yang kecil lagi. Supaya dia tengok aku, supaya aku dapat jadi qudwah, supaya aku dapat jadi contoh. So kita kata aku suka. Dan kita akan tengok banyak juga lafaz-lafaz ulama salaf mereka kata saya suka. Imam Syafi'i dia kata aku suka kalau macam ni. Aku suka kalau macam ni. Aku suka. Mereka suka sebut aku suka. Mereka tak kata saya buat ni kerana Allah. Tak. Mereka tak mendabik dada. Memang mereka buat tu kerana Allah, tapi mereka tak mendakwa dengan lisan tu dengan tujuan untuk perkara-perkara yang boleh membawakan kepada menganggap diri sebagai suci ataupun baik. Ini kita kata lebih humble bila kita gunakan istilah aku suka buat benda tu. Aku suka buat benda ni dalam ketaatan lah, benda yang ketaatan. Aku suka kalau aku solat di hadapan anak aku yang kecil, sebab dia daripada kecil lagi dia akan tengok aku solat di hadapan dia akan contohi dan dia akan ikut. Sebab anak kecil ni dia akan ikut. Dia tengok ayah dia suka solat, maka apa? Dia pun akan biasakan diri dia pun akan rokok, dia akan sujud, walaupun dia main-main kecil, tapi dia akan biasa. Sebab itu kita tengok ada sebahagian ulama salaf yang dia memang sengaja solat di hadapan anaknya, solat sunat di hadapan anaknya, ataupun dia bagi anak dia tengok untuk ajar anak dia, untuk jadikan contoh teladan kepada anak. Nampak? Itu contohlah maknanya kita kata aku suka. Bila kita kata aku suka tu maknanya balik pada makna hadis ni. Habbaba ilaihimul ma'ruf. Allah yang datangkan rasa kecintaan untuk kita buat benda yang ma'ruf. So dia tak bagi pembatasan lah, maknanya apa amalan yang baik yang kita tahu perkara tu diperintah oleh syarak, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji pelakunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya perkara ma'ruf yang kita sebutkan awal tadi. Baik. Wa habbaba ilaihim fi'alahu, dan Allah akan menimbulkan rasa cinta kepada pelakunya untuk melakukannya. Ini lebih tepat. Wa wajjaha tullabal ma'ruf ilaihim, maka Allah akan memerintahkan seluruh penuntut perkara yang ma'ruf. Tullabal ma'ruf ni dorongan-dorongan, faktor-faktor. Dia tak semestinya orang kan, maksudnya faktor-faktor yang perkara ma'ruf tu akan didorongkan. Allah akan mudahkan. Allah akan dorongkan perkara-perkara ma'ruf untuk dilakukan oleh hamba-Nya tadi. Wa yassara alaihim i'ta'ahu. Tengok. Allah mudahkan untuk mereka untuk mendapat pemberiannya. Kama yassara al-ghaith ila al-ardil jadbah liyuhyiha. Sebagaimana, tengok ni perumpamaan atau misal. Sebagaimana Allah mudahkan hujan al-ghaith, hujan yang lebat, Allah mudahkan dengan Allah turunkan hujan yang lebat di bumi yang kering kontang, al-ard al-jadbah liyuhyiha, untuk Allah menghidupkannya. Wa yuhyi biha ahlaha,
dan Allah menghidupkan dengan hujan itu akan penduduk-penduduknya. Itu perumpamaan dia. Maknanya Allah mudahkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih sangat banyak. Hadis berkenaan dengan qadar. Bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau macam tu semua benda dah ditulis, semua benda dah ditentukan. Semua benda dah Allah Taala cipta, dah Allah Taala tahu, dah Allah Taala tulis, dah Allah Taala takdirkan. Kenapa kita kena beramal?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassirun lima khuliqalah." Beramallah kalian, sesungguhnya setiap di kalangan kalian itu akan dipermudahkan. I'malu fakullun muyassirun. Setiap kalangan kalian dipermudahkan dengan apa yang Allah Ta'ala dah ciptakan untuk dia. Ini maknanya. Setiap kita akan dipermudahkan. Kita beramal, Allah akan pemudahkan. Ini Ustaz, susahlah nak menuntut ilmu online ni, susah. Jangan cakap banyak. Maknanya kita buat dulu. Susahlah Ustaz, saya nak follow pengajian berkitab, ini susahlah, beratlah. Tak, buat dulu. Buat dulu. Macam mana Ustaz? Susahlah saya nak bangkit malam, susahlah saya nak bangkit subuh ni, susah. Buat dulu. Buat. Jangan kita kata jangan bagi banyak alasan. Kita buat dulu. Berazam dan buat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, buat. Susahlah saya nak menderma di saat nak infak di saat saya pun tak banyak duit. Kita banyak bagi alasan kan. Buat. Paksa diri kita untuk buat benda baik. Jangan kita bagi alasan untuk kita nak bermalas-malasan ataupun kita tak mahu buat benda baik. Sebab itu Allah Ta'ala akan pemudahkan. Sebagaimana Allah turunkan, Allah mudahkan hujan turun dekat bumi yang kering kontang, yang tandus. Lalu Allah menumbuhkan hidupan dan Allah menghidupkannya, dan Allah menghidupkan dengannya ahli-ahlinya. Maknanya penduduk itu akan hidup dengan tanaman-tanaman yang disebabkan oleh hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Ibaratnya mudah. Sama juga Allah Ta'ala dalam ada hadis ini disebutkan, wa inna Allah Ta'ala ja'ala lil ma'rufi a'da'an min khalqihi. Sama juga, dalam masa yang sama kita kena faham, Allah Ta'ala juga menjadikan untuk perkara ma'ruf itu adanya musuh-musuh di kalangan makhluknya. Baghadha ilaihim ma'ruf. Allah timbulkan rasa kebencian dalam hati mereka terhadap perkara ma'ruf. Wa baghadha ilaihim fi'alahu. Dan Allah menimbulkan rasa benci mereka untuk melakukan perkara ma'ruf. Wa hadara alaihim i'ta'ahu. Dan Allah mengharamkan untuk mereka mendapat bahagian ataupun perkara ma'ruf tersebut. Kama yakhtarul ghaith 'anil ardil jadbah liyuhlikaha wa yuhliku biha ahlaha. Sebagaimana Allah menahan hujan untuk tidak turun di bumi yang kering kontang, Allah tahan hujan, Allah bagi kemarau, Allah tak turunkan hujan untuk memusnahkannya dan memusnahkan ahlinya ataupun keadaan ataupun tanaman-tanaman yang ada di situ. Wa ma ya'fu akthar, tapi apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. So ini hadis ni maksudnya nak bagi tahu dekat kita, galakkan motivasi untuk kita buat perkara baik, perkara ma'ruf ni. Kita jangan banyak bagi alasan, kerana Allah Ta'ala dah bagi kita kemudahan. Allah Ta'ala dah bagi kita pilihan. Kita yang pilih sama ada kita nak buat baik atau kita nak buat jahat. Kalau kita pilih buat jahat, maka Allah akan menghukum kita. Allah akan menghukum dengan keadilannya, disebabkan keadilan Allah. Dan apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuk buat kebaikan, maka itu disebabkan kurniaan Allah yang Allah Ta'ala mudahkan. Sebab itu kita kena sentiasa bergantung diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala, sama ada kita buat perkara baik ataupun dalam ketika kita terjebak dalam perkara maksiat ataupun kesalahan, dosa dan maksiat dan sebagainya, juga kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itu Allah dalam riwayat itu disebutkan wa ma ya'fu akthar. So di sini kita umpamakan macam apa? Orang yang dimudahkan Allah untuk buat kebaikan ni, dia umpama macam hujan yang lebat yang Allah Ta'ala turunkan akan menghidupkan tanaman-tanaman yang ada.
Orang yang tak direzekikan untuk buat benda kebaikan atau dia benci perkara baik, dia diumpamakan seperti Allah menahan hujan daripada tanah yang kering kontang tadi untuk memusnahkan. Jadi kita kena pilih, kita nak jadi yang mana. Sebab itu kita minta dalam doa, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah berikanlah kecintaan kepada kami kepada iman. Kan? So, sebab itu dalam hadis Nabi SAW ajar kita minta kecintaan kepada amalan iman. Minta kecintaan kepada amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Minta Allah bagi kita ni rasa cinta kepada amalan soleh, iman, ketaatan. Itu sebenarnya. Itu kunci dia. Kunci macam mana kita nak bersemangat, terus bersemangat untuk buat benda baik. Dan kalau kita faham macam ni, tak adalah isu kita kata kita akan cepat bosan dan sebagainya. Baik. Kemudian, riwayat yang berikutnya yang kelima. Inna lillahi qauman yakhtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad wa yuqirruha fihim ma badhaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawwalaha ila ghairihim. Baik. Yang ni kalau kita tengok balik sanadnya Hasan. Inna lillahi, ya sanadnya Hasan. Baik, inna lillahi qauman yakhtassuhum bin ni'am. Sesungguhnya bagi Allah itu ada satu kaum yang Allah mengkhususkan bagi mereka itu nikmat-nikmat dengan nikmat-nikmat. Allah khususkan ada satu kaum, yakni satu kelompok yang Allah pilih, Allah khususkan, Allah berikan mereka dengan nikmat-nikmat. Limanafi'il ibad, untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba. Wa yuqirruha fihim ma badhaluha. Dan Allah mengakui akan kepada mereka itu apa yang telah mereka usahakan. Fa idza mana'uha naza'aha minhum, tetapi jika mereka menghalangnya, maknanya mereka tak melimpahkan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri itu kepada orang lain. Maknanya mereka tak menyampaikan perkara makruf. Itu dalam konteks yang kita bincangkan. Naza'aha minhum, maknanya mereka dah dapat nikmat. Tapi mereka kita kata apa? Mana'uha maknanya mereka menghalang nikmat itu untuk sampai pada orang lain. Contohnya ilmu. Dia ada ilmu tapi dia tak sampaikan. Dia kedekut lah kita kata. Dia ada harta benda yang lebih, dia tak sedekah. Dia ada kekayaan tapi dia tak bayar zakat. Itu. Mana'uha, dia menghalangnya. Naza'aha minhum, maka Allah akan naza'aha minhum, maknanya nikmat itu Allah akan, ataupun nikmat yang berbentuk kita kata agama dan iman itu akan dicabut daripada mereka, fahawwalaha ila ghairihim, dan Allah akan memindahkannya kepada selain mereka, orang lain. Kalau mereka tak gunakan nikmat tersebut untuk kita kata untuk mensyukuri akan nikmat Allah, mereka tak kita kata melimpahkan nikmat-nikmat untuk manfaat hamba-hamba Allah yang lain. Baik, kita akan tengok maknanya lebih jelas pada riwayat yang berikutnya ataupun bab yang berikutnya, itulah al-ma'ruf yaqi masari'as su'. Yang ni maknanya daripada potongan hadis yang terakhir yang kita bincangkan tadi. Makna masuk pada riwayat yang ke-6 dengan judul al-ma'ruf yaqi masari'as su'. Perkara ma'ruf itu akan memelihara atau menjaga kita daripada masari'as su', iaitulah tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang buruk. Baik, hadis yang berikutnya yang ke-6 diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bistina'il ma'ruf fa innahu yamna'u masari'as su' wa 'alaikum bisadaqatis sir fa innaha tudfi'u ghadaballahi 'azza wa jalla." Baik. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bistina'il ma'ruf", hendaklah kamu melazimi perbuatan ma'ruf, yakni melakukan perkara ma'ruf. Hendaklah kamu melakukan perkara ma'ruf. Istina'il ma'ruf maknanya kamu buat perkara ma'ruf. Buat. Nabi suruh kita buat benda baik. Alaikum bistina'il ma'ruf, buatlah perkara yang ma'ruf. Fa innahu yamna'u masari'as su', sesungguhnya ianya dapat menghalang. So yaqi maknanya menghalang daripada keadaan
keadaan yang buruk. Masari'as su', kalau kita tengok maknanya di sini iaitulah mitat as-su'. Kalau kita tengok dalam ni disebutkan masari'as su' ni juga ditarifkan oleh ulama kematian yang buruk. Keadaan kematian yang buruk. Fa innahu yamna'u masari'as su'. Perkara-perkara yang baik kita buat tu dia akan menghalang daripada kematian yang buruk, keadaan kematian yang buruk. Ataupun keadaan-keadaan yang buruk ataupun tempat-tempat yang buruk ketika dia hidup. Wa alaikum bisadaqatis sir, dan hendaklah kamu melazimi sedekah secara rahsia. Sedekah secara rahsia. Hendaklah kamu melazimi sedekah secara rahsia. Fa innaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jalla, kerana sesungguhnya sedekah secara sir, secara rahsia, secara orang tak tahu, sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah azza wa jalla. Subhanallah, ini kelebihan kita buat benda baik. Kelebihan kita melakukan perkara yang ma'ruf. So jangan kita remehkan perkara ma'ruf walaupun kecil. Ini ganjaran yang besar. Nabi SAW suruh kita, alaikum bistina'il ma'ruf, buat benda baik, buat benda ma'ruf. Jangan remehkan walaupun kecil. Fa innahu yamna'u masari'as su', sesungguhnya dia akan menghalang daripada kematian, keadaan kematian yang buruk, ataupun daripada keadaan-keadaan yang buruk, ataupun daripada tempat-tempat yang buruk. Masari'as su'. Wa alaikum bisadaqatis sir, hendaklah kamu melazimi sedekah secara rahsia. Fa innaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jalla, kerana sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah azza wa jalla. Sebab itulah sebahagian ulama salaf mereka melebihkan sedekah secara rahsia berbanding sedekah secara terang-terangan. Sebab itu sebahagian ulama salaf mereka melebihkan, kita kata sedekah secara terang-terangan harus, sedekah secara sembunyi-sembunyi pun harus. Yang mana afdal? Itu yang dibincangkan. Sebahagian ulama mereka mengatakan sedekah secara terang-terangan kerana manfaat sedekah itu dari sudut kita kata apa, dia akan memberi contoh teladan kepada orang lain untuk menggalakkan orang lain untuk sedekah. Maka dalam keadaan tersebut dia lebih afdal. Itu kata sebahagian ulama. Sebahagian ulama lagi kata sedekah secara sembunyi-sembunyi ini lebih afdal. Kerana apa? Kerana dia dapat memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan dia lebih dekat dengan keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam, yang tu kena tengok keadaan lah. Itu kena tengok keadaan. Selalu orang akan tanya, yang mana satu afdal Ustaz? Orang tanya, selalu Ustaz akan ditanya dengan soalan macam ni lah. Kalau dia Ustaz lah. Orang akan tanya macam itulah, yang mana afdal? Yang mana afdal? Jadi kita tak boleh nak jawab afdal tak afdal tu secara umum. So dia kena tengok keadaan. Jadi macam mana? Wallahu a'lam. Kita pun tak boleh nak tarjih mana yang afdal. Kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Tanya ustaz lain lah. Baik. Wa alaikum bisadaqatis sir fa innaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jalla. Hendaklah kamu melazimi sedekah secara rahsia. Kerana sesungguhnya ia dapat memadamkan kemurkaan Allah azza wa jalla. So kita kena faham praktikal daripada hadis ini. Banyak benda yang kita boleh buat dalam keadaan kita buat. Contoh, anda bagi contoh. Jika kita, tak kiralah siapa-siapa, kita, individu kita ni, terjebak dalam mana-mana dosa atau maksiat yang boleh mengundang kemurkaan Allah, kerana semua maksiat akan mengundang kemurkaan Allah, maka bertaubatlah kepada Allah. Dan antara perkara yang kita boleh buat untuk menghalang, memadamkan kemurkaan Allah adalah kita bersedekah secara rahsia. Katakan fulan, dia ada buat something yang maksiat yang berat. Contohnya dia telah melakukan perbuatan yang buruk, maksiat contoh. Lalu dia menyesal, bertaubat. Selain daripada dia bertaubat, selain daripada dia buat solat taubat ataupun solat sunat, dia minta ampun, dia berdoa kepada Allah, dia menyesal, boleh buat apa lagi? Sedekahlah dengan sedekah rahsia. Pergi bagi sedekah secara rahsia. Jangan pergi upload kat Facebook pula. Tak jadilah, tak dapatlah tudfi'u ghadaballahi azza wa jalla. Jadi dia pergi sedekah secara rahsia-rahsia,
insya-Allah dengan janji yang Nabi SAW bagi tahu akan memadamkan kemurkaan Allah. Tapi dengan syarat dia buat tu kerana dia nak beramal dengan hadis ni. Dia buat tu kerana dia yakin bahawasanya Allah Taala akan redha dan Allah Taala akan angkat kemungkaran dia ataupun kemurkaannya daripada dirinya. Disebabkan oleh perbuatan dia yang ikhlas kerana Allah. Sebab itulah kerana dia buat tu kerana Allah, maka Allah akan angkat kemurkaan dia. Itu maknanya memadamkan kemurkaan Allah. Nampak? Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik banyak ada juga hadis yang sebutkan tentang dau mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang-orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Nampak? Dia sama, lebih kurang macam konsep dia lebih kurang sama. Maknanya amalan-amalan yang dapat kita kata apa? Yang dapat menimbulkan kecintaan dan keredaan Allah, itulah juga amalan yang dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dan dapat memudahkan sesuatu urusan. Itu juga satu. Baik. Kemudian riwayat yang ketujuh. Iaitulah riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Ini kita diulang balik oleh Imam Ibn Abi Dunya. Setiap perkara ma'ruf itu sedekah. So ni kita tengok ni macam mana seni ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu mereka selalu tikrar, selalu ulang-ulang. Supaya apa? Bila ulang tu dia akan lekat. Benda yang kita ulang dia akan melekat cepat. Sebab itu kenapa riwayat-riwayat hadis dia diriwayatkan dengan ulang-ulang. Itu antara satu tujuan. Selain daripada tujuan-tujuan lain yang sangat banyak, yang ini satu tujuan adalah untuk kita kata tarsikh, untuk menetapkan pada apa kita kata pemikiran kita akan makna ataupun matan ataupun lafaz hadis tersebut supaya kita jadi biasa. Supaya kita jadi biasa. Baik, kullu ma'rufin sadaqah. So kita macam mana? Kita zaman sekarang, orang kita hari ni, dia sebab kita tengok kenapa maksiat jadi dinormalisasikan. Macam mana orang-orang kafir boleh menjadikan orang Islam di negara Islam itu sampai tahap mereka menormalisasikan maksiat. Macam mana? Kaedahnya dengan mereka buat media-media yang dijadikan bentuk media-media itu satu bentuk yang menimbulkan ketagihan, addiction. Sebab itu kita tengok dia orang buat Facebook, dia orang buat Twitter, dia orang buat Instagram, dia orang buat TikTok, dia orang buat macam-macam. Tujuannya untuk addiction. Dia orang buat apa Netflix, dia orang buat apa lagi macam-macam penstreaman movie dan sebagainya supaya kita jadi orang Islam ni, terutamanya budak-budak muda, addiction, jadi ketagih. Sebab apa? Sebab dia duk tengok yang tu je. Kalau dia main game je. Dia ketagih. Kalau dia tengok filem, dia akan tengok filem, dia akan ketagih, dia nak tengok lagi filem, dia akan tengok lagi filem tu keluar baru, dia akan ketagih, dan benda itulah yang akan melekat dalam pemikiran. Macam mana kita nak counter benda ni? Tak ada cara lain melainkan apa? Suruh kembali kepada baca Quran. Tengok mushaf. Tengok Quran sama ada di mushaf ataupun di handphone ataupun di peranti. Tengok Quran, tengok kitab-kitab hadis. Tengok hadis-hadis Nabi. Tengok asar-asar salaf. Tengok. Ulang. Kita akan jadi addict. Maknanya itulah yang akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang addiction yang membawa kepada benda-benda yang buruk. Benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah. Jadi maknanya apa lagi cara dia? Inilah cara dia. Ajar orang dia tentang agama. Suruh orang buka kitab. Tengok kitab. Tengok hadis-hadis Nabi. Tengok ayat-ayat Quran. Tengok mushaf. Buka mushaf. Tengok mushaf. Tengok kitab tafsir. Tengok perkataan salaf. Jadi kita akan jadi biasa dengan perkara tersebut. Itulah sebenarnya yang membentuk peribadi-peribadi ulama-ulama terdahulu. Golongan-golongan salafus salih terdahulu. Tapi kita hari ni, kita terbalik. Kita tengok benda-benda yang buka media sosial, jadi sampai hak tu je kita nak tengok. Hak tu sampai dalam solat pun duk fikir pasal tadi aku tulis status ni berapa orang like dalam solat.
Tadi aku nak kena sampai jadi termasuk dalam ibadat kita. Sampai semua, sampai tahap nak buat amalan soleh pun nak kena bagi tahu dekat orang. Allah musta'an. Itu macam mana kita tengok macam mana kenapa ulama-ulama dia ulang. Contohnya dalam penulisan mereka. Dan itu cara dia, itu teknik dia. Itu juga yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menimbulkan apa? Addiction tadi. Ketagihan terhadap perkara-perkara yang lara. Bukan kita kata tak boleh guna media sosial, tapi berpada-pada. Guna dengan berpada-pada. Kita kena jadi bijak. Hari ini malangnya macam-macam smartphone, smartwatch, smart TV, smart ni. Tapi orang tak smart. Patutnya kita ni makin smart, kita ni kena smart. Kita yang kena bijak, bukan kita dikontrol oleh peranti-peranti tersebut. Kita yang kontrol peranti kita. Kita yang kontrol kita punya handphone, kita yang kontrol kita punya gadget, kita yang kontrol kita punya laptop, kita yang kontrol nikmat-nikmat teknologi yang Allah Ta'ala dah bagi ni, kita yang kontrol. Bukannya kita biar dia orang yang kontrol kita. Itu kena bijak. Jangan, supaya kita taklah jadi asyik-asyik kita nak salahkan orang kafir. Kita pun sendiri yang salah, kita duk salah orang lain dia. Asyik-asyik ni tengok ni konspirasi, ini konspirasi, ini asyik-asyik nak tuduh orang lain, nak salahkan orang lain. Kita sendiri yang tak bijak. Itu maknanya kan. Allahul musta'an. Baik. Riwayat yang ke-8. Datang dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ma'ruf itu sadaqah, katanya lagi na'am ya. Baik. Nabi SAW tanya kepada Jabir, setiap ma'ruf itu sedekah? Na'am. Kemudian Nabi sendiri jawab ya. So itu bentuk soal. Kemudian Nabi sendiri jawab na'am ya. Kullu ma'rufin sedekah. Baik. Kemudian fadlul infaqi 'alal ahli. Ini bincang tentang tajuk yang berikutnya, iaitulah mulalah kita nak masuk tentang khusus berkenaan dengan qada'ul hawaij. Ini lebih khusus, iaitulah ini baru masuk qada'ul hawaij. Tadi kita cerita tentang ma'ruf, perkara ma'ruf, dan juga apa fadilat kalau kita melazimi perkara ma'ruf, kita melazimi perkara kebaikan. Kita nak sebut satu-satu semua perkara kebaikan ni sangat banyak, tapi kita hanya sebut secara umum. Kita sebut contoh-contoh. Baik, kemudian barulah Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah bawakan bab yang berikutnya, kelebihan infak, kelebihan infak kepada ahli keluarga. Fadlul infaqi ala al-ahli. Baik. Datang dalam riwayat Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah wa kullu ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu bihi sadaqah wa ma waqa bihi 'irduhu kutiba lahu bihi sadaqah. Baik. Maknanya setiap ma'ruf itu sedekah, dan setiap apa yang diinfakkan, yang dibelanjakan oleh seorang lelaki kepada dirinya dan kepada ahli keluarganya akan ditulis baginya sedekah. Maknanya ini penting kita kena faham. Setiap apa yang kita belanjakan kepada diri kita. Contoh orang yang bujang dia tak ada tanggungan. Jadi dia belanja untuk diri dia, maka akan ditulis sebagai sedekah. Tapi syarat dia mesti apa? Ihtisab lah. Syarat dia mesti iman dan ihtisab. Mesti dia beriman kepada Allah, dan dia ihtisab, dia mengharapkan pahala. Dia beli apa? Beli air, beli minuman. Contoh. Akan dapat pahala sedekah. Padahal dia beli untuk diri dia. Tapi kalau dia ihtisab, akan dapat sedekah. Tak kira lah beli apa, tapi ihtisab, iman, wahtisaban, iman, rasa iman, beriman bahawa Allah Ta'ala perintahkan dia untuk belanja, infak untuk diri dia. Jadi sedekah. Nampak? Jadi sedekah. Wa ahlihi, ala nafsihi wa ahlihi. Pada seorang lelaki, pada dirinya, infak. Belanjakan untuk dirinya dan ahlinya, ahli keluarganya, maka akan dituliskan baginya sedekah, sebagai sedekah.
Wa ma waqa bihi irduhu kutiba lahu bihi sadaqah. Dan apa yang dijaga dengannya, maksudnya apa dia yang dijadikan perbelanjaan yang dijadikan dengan sebabnya itu untuk menjaga kehormatannya, maka dituliskan baginya pahala sedekah. Kata perawi, faqultu li Muhammad ma ya'ni ma waqa bihi irduhu, apa yang dimaksudkan dengan yang menjaga dengannya kehormatannya. Qala syai' yu'ti syair wa dhal lisanil muttaqa. Kata beliau, baik sesuatu yang diberikan kepada penyair dan orang yang kita melantunkan syair, supaya, dan orang yang memiliki lisan, supaya dia tidak menyerang kehormatan saudaranya. Maknanya ni orang Arab dulu, dia kalau dia pergi dekat pasar, ada penyair kan, penyair ni akan kadang-kadang kalau dia orang tak perhati, dia orang akan sebutlah penyair ni akan lantunkan satu syair, dia akan hujum, dia akan serang individu tertentu dan sebagainya dengan dalam syairnya, ataupun kabilah tertentu dan sebagainya. Lalu apa? Ada orang yang baik, bila dia dengar something yang tak baik pada kabilahnya itu tadi, dia akan bagi something ataupun dia akan bagi duit supaya kamu jangan celalah orang tu. Nah, ambil duit ni. Ni bayaran untuk penyair. Kamu jangan cela. Ni zaman dulu. Zaman sekarang tak ada lah kan. Jangan kamu cela kehormatan orang ni, nak ambil. Ni, bayaran ni adalah untuk jangan kamu berhenti daripada mengatakan benda-benda yang buruk terhadap fulan atau alat untuk menjaga kehormatan dia. Maka itu pun dianggap sebagai sedekah. Itu maknanya dalam konteks dululah, maksudnya dalam konteks kita kata orang yang nak jaga kehormatan saudaranya. Jadi orang yang zaman sekarang ni kita belanja untuk menjaga kehormatan kita, itu lebih utamalah menjaga kehormatan kita. So dia dah tahu pakaian dia, baju dia tu dah berapa lama dah, dah koyak rabak. Kan? Punya kedekut dia tak mau beli baru. Sebab apa? Sebab dia nak mengharapkan orang lain pandang dia kesian dekat dia. Contoh, Anda bagi contoh. Bila dia beli baju baru dengan niat untuk menjaga kehormatan dia, sedekah. Itu maksud dia. Wa ma waqa bihi irduhu kutiba lahu bihi sadaqah. Maknanya apa sahaja perbelanjaan, infak yang dia keluarkan untuk menjaga kehormatan diri dia, maka ditulis sebagai sedekah pada diri dia. Ada dengar dulu cerita macam mana? Ada dulu dekat pernah dengar dulu cerita lah. Ada orang dekat tanah suci, tanah haram. Dia orang ni kaya, tapi kerja dia pun mutawif. Tapi bila dia jadi mutawif, waktu dia tak jadi mutawif tu, dia dekat rumah dia pakai handphone yang canggih-canggih. Tapi bila dia jadi mutawif, dia sengaja pakai handphone yang fikir. Handphone dia Nokia yang biasa tu, yang lama-lama, yang tak boleh bukan smartphone lah, handphone yang tu saja, supaya nak tunjuk kononnya dia miskin. Padahal dekat rumah dia pakai. Itu kita kata apa? Satu bentuk kita kata helah, tipu, penipuan. So dia akan kita kata dia akan kita kata dia menipu lah. So dia tak menunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi dekat dia menipu. Kan? Maknanya kita kata maksudnya kat situ kita kata apa sahaja perbelanjaan yang dapat menjaga kehormatan diri dia, maka dikira sebagai sedekah. Apatah lagi perbelanjaan untuk ahli keluarga. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya yang ke-10 sama juga, kullu ma'rufin sedekah. Tengok, ulang lagi. Setiap perkara ma'ruf itu sedekah. So, automatically bila kita ulang-ulang ni kita akan ingat. Kita akan nampak tu, kullu ma'rufin sadaqatun, kullu ma'rufin sadaqatun, kullu ma'rufin sadaqah. Itu fungsi tikrar, ulang-ulang riwayat. Baik, kemudian riwayat yang ke-11 daripada Alqamah daripada Abdullah bin Mas'ud. Katanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun ila ghina aw faqir fahuwa sadaqah. Ini kita sebut tadi. Setiap perkara ma'ruf itu sedekah, sama ada kepada orang yang kaya atau orang yang fakir, maka ianya sedekah. Subhanallah.
Maknanya kita dah sebut tadi, sedekah ini dia tidak bersifat hanya dimonopoli oleh orang kaya. Orang yang miskin pun boleh bagi sedekah dekat orang kaya. Apa contohnya? Pelik ni. Ini first time saya dengar ni. Sebelum ni saya ingat ni orang kaya saja yang boleh bagi sedekah kat orang miskin. Tak. Dalam kategori ni, kullu ma'rufin sadaqah ila ghina au faqir fahuwa sadaqah. So, Nabi kata apa? Pada orang yang kaya, kamu boleh bagi sedekah. Pada orang yang ataupun orang fakir pun kamu, kalau kamu bagi itu sesuatu yang ma'ruf kepadanya, maka dia dianggap sebagai sedekah. Contoh orang miskin bagi sedekah dekat orang kaya macam mana? Orang miskin bagi nasihat dekat orang kaya. Sedekah. Sebab kullu ma'rufin sedekah. Orang fakir, dia boleh bagi sedekah dekat orang kaya, dia ingatkan orang kaya tadi. Tak semestinya dia kena minta dia minta duit ke orang kaya. Tu kita kata selalu orang nampak orang fakir kena minta daripada orang kaya. Tak. Orang fakir boleh bagi sedekah dekat orang kaya. Macam mana? Dia bagi nasihat dekat orang kaya. Bukan dia minta duit kan. Dia bagi sedekah. Dan satu Nabi kata, kullu ma'rufin sadaqatun ila ghina au faqir fahuwa sadaqah. Sama ada kita bagi dekat orang yang kaya, orang yang cukup, ataupun orang yang fakir, dikira sedekah. Balik pada kullu ma'rufin tadi, ma'ruf. Contohnya kita bagi, contoh ada orang kaya, dia tak semestinya dia bila dia kaya tu dia selesai semua masalah dia, ada banyak masalah lagi. Lalu dia pun tanya dekat orang miskin tadi, nasihat. Dia minta nasihat. Maka si miskin tadi bagi nasihat dekat dia. Bukan minta duit, bagi nasihat. Selalu kita nampak orang miskin minta duit. Puji Jack sikit. Jack kan selalu bodek. Selalu orang panggil bodek. Dia bodek orang miskin, bodek orang kaya sebab dia nak dapat apa dia kita kata habuan. Tak, ni bagi nasihat. Bagi nasihat dekat orang kaya tadi. Dengan ikhlas, maka dia dikira sebagai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah ila ghina au faqirin fahuwa sadaqah. Ataupun kita boleh faham daripada hadis ni juga, orang kita kalau bagi bantuan ataupun kita bagi bantuan kepada orang kaya, boleh tak dibagi bantuan? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kullu ma'rufin sadaqah. So, cuma kita nak kena highlightkan apa bentuk sedekah tu, apa bentuk ma'ruf tu. So selalunya nasihat. Nampak? Jadi kita kata pandangan bagi nasihat dan sebagainya itu sedekah, bagi ilmu sedekah. Nampak? Baik. Kemudian datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kullu ma'rufin sedekah. Nampak? Sama je Baik. Kemudian yang berikutnya, riwayat yang ke-13. Baik, kita dah habis waktu ke? Ke-1 dah. Kita patutnya 12.50 kan. Baik. Jadi kita berhenti dekat riwayat yang ke-13. Kalau ada soalan yang berkait dengan risalah kita ini. Kalau tak salah kita tangguh majlis kita. Baik. Soalan daripada satu soalan ni daripada di online ni. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah maksud kematian yang buruk? Baik, apa maksud kematian yang buruk? Mitatasuk maknanya kematian di atas perkara yang mungkar. Kematian di atas keadaan yang buruk maknanya kematian yang buruk ni maknanya kematian dalam keadaan yang mungkar, kemungkaran. Kematian dalam keadaan yang pertama sekali dalam keadaan syirik dan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Kematian dalam keadaan kita kata contohnya bid'ah. Melakukan bid'ah contohnya. Ataupun maksiat. Kematian yang buruk bukanlah bermaksud kita contohnya mati dalam keadaan apa kita kata dalam keadaan yang buruk lah. Maksudnya selalunya orang akan nampak mati yang buruk ni contohnya macam contoh macam kalau aksiden tu berkecai, tak semestinya buruk.
Dia bukan, dia, kita kena faham kematian yang buruk ni bukan pada fizikal yang kita tengok tu. Bukan pada keadaan fizikal. Dia, kita kena faham kematian yang buruk tidak diukur. Kematian yang baik atau yang buruk itu tidak diukur dengan keadaan fizikal seseorang yang mati tu. Jangan kita salah faham bila kita kata kematian yang buruk ni kita tengok pada keadaan fizikal orang yang mati. Selalu orang-orang kita selalu dia orang akan kaitkan keadaan fizikal seseorang tu, maka dikaitkan dengan kematian buruk. Contohnya macam orang kita selalu duk sebut, mayat dia ni berat. Lepas tu terus dia kata dia macam, dia tak katalah mati buruk, tapi dia macam nak cakap tak, something yang tak baik. Bukan. Sebab tu kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, matilah dalam keadaan apa sekalipun, yang penting mati dalam keadaan tauhid dan sunnah, itu kira mati yang baik. Kematian yang buruk, apa sahaja yang mati dalam keadaan syirik, kekufuran, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan kita kata melakukan pelanggaran kepada Allah SWT, maka itu adalah kematian yang buruk. Tak boleh jadi orang tu dia, contohnya dia sakit yang sangat-sangat dahsyat, contohnya menyebabkan, contohnya perut dia kembung. Ketika sebelum dia meninggal tu perut dia kembung. Dia ada penyakit perut dia kembung. Kemudian dia mati dalam keadaan perut dia kembung. Adakah itu mati dalam keadaan keburukan? Mati kematian buruk? Tak semestinya. Boleh jadi dia orang yang mentauhidkan Allah. Dia orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Dia orang yang sangat baik. Banyak ketaatan, banyak kebaikan dia buat. Tapi qaddar Allah, takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, dia meninggal dalam keadaan contohnya perut busung ke contoh. Tak semestinya fizikal buruk menunjukkan kematian dia buruk. Tak. Kita jangan jadikan, jangan biarkan kefahaman masyarakat kita ni membiasakan kita melihat kematian orang itu base pada fizikal. Selalunya orang akan kait-kaitkan dengan kematian yang buruk. Contohnya macam Syekh Saleh Al-Utsaimin bagi contoh yang mudah. Orang yang mati dalam keadaan contohnya berkecai ataupun dikerat-kerat badan dia, dikerat-kerat badan dia. Adakah itu kematian yang buruk? Bagi setengah orang dia nampak tu kematian yang buruk. Tetapi kita tak tahu keadaan orang yang mati dalam keadaan dipotong-potong badannya. Mungkin dia mati dalam keadaan mempertahankan agama dia, ataupun dia mati dalam keadaan tauhid. Tetapi dia mati dalam keadaan yang buruk bagi pandangan manusia, tapi tak buruk bagi pandangan Allah. Macam yang Nabi SAW bagi tahu tentang umat-umat terdahulu, ada yang digergaji, dibelah dua. Tetapi tidak mengubah pendirian mereka daripada agama mereka. Itu yang paling penting. So, sama juga kematian yang buruk ni, apa sahaja kita kata bentuk kematian yang mati dalam keadaan seseorang itu mati dalam pertama sekali kesyirikan, dalam keadaan mensyirikkan Allah, dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah SWT, itulah kematian yang buruk yang kita kena minta lindung. Yang kita duk minta lindung tu. Wa na'udzubika min husni wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita duk minta lindung, ya Allah, lindungi kami daripada pengakhiran yang buruk. Sebab itu kita kata ini kita kena perbetulkan salah faham sebahagian masyarakat yang dianggap mati tu, mati dalam keadaan sakit, contohnya sakit-sakit yang kronik, dianggap saya mati buruk. Tak semestinya. Boleh jadi orang yang mati dalam keadaan penyakit yang teruk tadi, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosanya disebabkan penyakit tadi, lalu dia mati dalam keadaan dia tak ada dosa. Kita ni yang kita tak tahu kita ni mati nanti nak mati dalam keadaan apa. Kita jangan duk asyik nak cakap dekat berkenaan dengan kematian orang lain kan. Sebab itu kita kena didik masyarakat kita ni supaya tak menjadikan keadaan fizikal seseorang itu yang sakit atau sebagainya sebagai mati dalam keadaan buruk. Yang dikira adalah amalan. Dikira adalah amalan pengakhiran seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, baik, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang berikutnya, iaitu kita berhenti pada asar atau riwayat yang ke-13. Kita akan sambung pada riwayat yang ke-13, 14, dan berikutnya insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi yang kedua nanti pada minggu depan insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan dan memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.